Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Terima kasih pada pihak media yang sudi hadir pada pagi ini di SUK Shah Alam. Kami daripada pertubuhan gabungan NGO pertubuhan pembela Islam ataupun pembela yang menggabungkan lebih 100 NGO Islam dalam negara ini, bersama dengan pimpinan daripada NGO gabungan dan juga NGO Negeri Selangor yang bersama-sama hari ini hadir 17 Jun 2020 bersama 25 Syawal 1441 Hijrah, hari Rabu, lebih kurang jam 11 pagi tadi kami telah bertemu dengan Setiausaha Sulit kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Selangor, yang mana kami telah menyerahkan suatu surat. Sebagaimana sebelum ini, pada hari Khamis lepas kami menyerahkan surat kepada Menteri Besar Negeri Pahang Darul Makmur, dan pada hari ini kita menyerahkan pula surat kepada Menteri Besar Selangor dalam memohon pihak kerajaan negeri Selangor bagi memberikan action ataupun memberikan tindak balas yang serius berkaitan dengan isu bencana arak dan juga isu pemandu mabuk yang telah menyebabkan banyak tragedi kematian yang menimpa rakyat, khususnya pribumi Melayu Islam dalam negeri Selangor ini dan negara ini. Saya bacakan petikan PC kami daripada pembela pada hari ini. Setelah menyerahkan tadi, memandangkan kes kemalangan akibat pemandu mabuk makin serius di negeri Selangor, khususnya di mana mengikut statistik Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Selangor, dalam berita Astro Awani 7 Jun 2020, dalam tempoh 5 bulan tahun ini sahaja telah berlaku 67 kemalangan dengan melibatkan 3 kematian telah direkodkan. Maksudnya angka ini melebihi tahun 2019, iaitu dalam satu tahun sebanyak 56 kes yang melibatkan 4 kematian, dan tahun 2018 10 ila 60 kemalangan setahun 12 bulan melibatkan 3 kematian. Tapi tahun ni 5 bulan saja sudah melebihi sampai 67 kes kemalangan telah direkodkan dengan melibatkan 3 kematian. Pertama, kes kematian yang saya nak highlightkan ialah kematian Allahyarham Korporal Safwan Muhammad Ismail, anggota polis yang bertugas di selatan, di Sekatan Jalan Raya, Selatan Jalan Raya Plaza Tol Kajang, Lekas, pada 3 Mei yang lalu, yang telah mengorbankan nyawa beliau akibat telah dilanggar oleh pemandu mabuk. Begitu juga dengan kes kematian Allahyarham Muhammad Zaili Muhammad yang dalam perjalanan pulang ke Bukit Antarabangsa daripada urusan niaganya di LRT Titi Wangsa pada 1 Jun 2020 yang lalu. Juga kes kematian, juga kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk yang memandu hailak yang merepuh gerai makanan di Bukit Sentosa, Hulu Selangor, di mana 2 lelaki Melayu Islam telah cedera. Dan saya difahamkan tadi oleh pihak polis bahawa semalam juga telah berlaku lagi kes di Setia Alam yang melibatkan pemandu mabuk melanggar anggota kita juga. Jadi sebab itu, memandangkan juga punca kemalangan yang mengorbankan banyak nyawa rakyat Melayu Islam adalah kerana kebebasan orang-orang non-Muslim yang meminum arak secara terbuka dan memandu dalam keadaan mabuk. Memandangkan juga negeri Selangor adalah negeri pengeluar arak yang agak besar, di mana kilang arak di sini telah bergerak begitu lama dan begitu besar. Kalau tak silap rekod saya, kalau kita cek balik, sejak 1964 lagi kilang Heineken Malaysia telah ditubuhkan di Petaling Jaya.
Begitu juga tahun 1968 kilang arak Guinness Anchor di Sungai Wei. Dan begitu juga 1972 perasmian kilang Kasbet di Shah Alam. Ini kilang-kilang besar yang beroperasi sejak daripada tahun hampir 50 tahun yang lalu. Dan hasilnya inilah yang kita dapat. Memandangkan juga pendirian Kerajaan Negeri Selangor, khususnya Esko Kerajaan Tempatan YB Eng Sihen dalam sinar harian bertarikh 11 November 2019 yang telah membuat kenyataan bahawa pendirian Kerajaan Negeri Selangor berkaitan dengan arak ini, tiada larangan minum arak di tempat awam di Negeri Selangor. Bermakna Negeri Selangor tidak, walaupun Negeri Selangor banyak hilang arak, banyak penjualan arak cara terbuka, tapi dah banyak kemalangan melibatkan kematian, tapi penguatkuasaan di peringkat kerajaan tidak ada. Sehingga minum arak boleh dibuat secara di tempat awam dan di tempat terbuka. Memandangkan juga premis perniagaan membuat jualan arak ini dibuat secara terbuka dan berleluasa. Sehingga kalau kita tengok daripada kilang sampai penjualannya di kelab malam, pub, karaoke, pusat hiburan, restoran, sampai ke kedai-kedai seperti 7-Eleven, Speedmart dan sebagainya pun menjual arak. Jadi benda ini dah seolah-olah tidak ada kawalan. Memandangkan juga negeri Selangor pernah menjadi tuan rumah kepada Oktoberfest 2017, yang mana apabila di BKL menolak mereka nak adakan di Kuala Lumpur, maka negeri Selangor telah menerima dan telah diadakan Oktoberfest minum arak ini diadakan di Tanah Jaya. Maka kami pembela pertubuhan NGO Pembela Islam pada hari ini telah menghantar surat kepada Menteri Besar Selangor pada hari ini dengan menuntut perkara-perkara yang berikut. Pertama, pembela menggesa kerajaan negeri Selangor untuk membekukan permohonan baru lesen penjualan arak dan menarik balik semua lesen penjualan arak yang sedia ada di semua premis yang diluluskan sebelum ini, agar jualan arak tidak dibuat lagi secara terbuka dan disalahgunakan oleh para pembelinya. Ini kita minta yang pertama. Yang kedua, pembela menggesa kerajaan negeri Selangor menarik balik semua lesen kebenaran operasi kilang-kilang pembuatan arak yang menjadi punca kepada kemalangan, jenayah dan kerosakan dalam negeri Selangor ini dan negara kita. Bukti telah ada. Yang ketiga, pembela menggesa kerajaan negeri Selangor memberikan pembelaan kebajikan sara hidup dan keadilan undang-undang untuk keluarga mangsa-mangsa yang cedera dan terkorban akibat dari bencana pemandu mabuk serta lain-lain jenayah akibat daripada bencana arak ini. Jadi bencana arak ini bukan hanya tragedi kemalangan sahaja, tetapi banyak lagi kerosakan yang berlaku. Adalah kes jenayah yang membabitkan punca arak, akhirnya mencetuskan jenayah. Ini juga boleh kita cek dalam statistik jenayah yang ada dalam negeri Selangor ni, khususnya bahawa sebagaimana dadah menyebabkan berlakunya banyaknya jenayah, begitu jugalah arak akan mencetuskan banyak jenayah. Sesuai dengan apa yang Nabi sebut, arak ini adalah al-khamru ummul khaba'is. Arak itu adalah ibu segala kejahatan. Maka daripada ibu dia akan beranak segala kejahatan yang lain. Yang keempat, pembela menggesa supaya kerajaan negeri Selangor dapat membebaskan negeri ini dari bencana arak. Kerana dalam hadis Nabi ianya disebut sebagai ibu segala kejahatan, ummul khaba'is, yang merosakkan akal dan moral. Sedangkan arak bukanlah ajaran dari mana-mana agama. Ajaran tidak ada hak. Sebab itu kita nak ingatkan kepada sesiapa saja pemimpin, jangan guna definasi kami memberi hak dan menghormati orang bukan Islam minum arak. Ini bukan daripada ajaran mana-mana agama. Jadi kenapa mesti diberi hak, sedangkan orang yang minum arak mencetuskan jenayah, mencetuskan kerosakan dalam masyarakat sebagaimana dadah. Jadi kalau macam tu, baik kita kata orang yang mengisap dadah, kita beri hak untuk orang bukan Islam untuk mengisap dadah. Boleh ke macam tu? Iaitu menunjukkan bahawa kita double standard dalam undang-undang. Dan tidak ada lagi kami daripada NGO tak nak dengar lagi pemimpin bercakap bahawa orang bukan Islam boleh diberi hak dan kita orang Islam
kena menghormati mereka untuk minum arak, mabuk dan membunuh kita pula. Tak ada lagi, kami tak nak dengar lagi. Yang kelima, pembela menggesa Kerajaan Negeri Selangor meminda Akta PBT dan lain-lain akta yang berkaitan agar arak tidak boleh diminum dan dijual secara terbuka. Kerana orang bukan Islam mesti menghormati hak orang Islam untuk hidup dengan aman dan tenteram dalam negeri dan negara ini. Sekarang mereka yang minum arak, mereka yang jual arak, mereka yang mabuk arak, mereka telah mengganggu ketenteraman majoriti pribumi Melayu Islam dalam negara ini. Bila mereka langgar, mereka buat jenayah, orang pribumi Melayu Islam yang tak minum arak menjadi mangsa kepada masalah ini. Sebenarnya mereka sedang melakukan jenayah untuk melakukan kezoliman kepada bangsa pribumi Melayu Islam dalam negara ini. Dan yang keenam, pembela mendesak Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ki Siong agar segera meminda undang-undang mandatori hukuman mati yang tegas kepada pemandu mabuk yang menjadi pembunuh di jalan raya. Tiada kompromi dan jangan memberi statement yang berbelit-belit seolah-olah cuba melindungi penjenayah dengan tidak mempedulikan nasib mangsa, keluarga mangsa serta rakyat majoriti Melayu Islam yang marah dan sensitif dengan kes jenayah pemandu mabuk dan industri arak yang telah memberikan bencana besar ke dalam negara kita ini. Jadi sebab itu kita ingatkan kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, kalau nak pindah akta, pindah setegasnya. Kerana bencana ini bukan hanya menimpa orang awam, bahkan anggota keselamatan juga terbunuh, dilanggar oleh pemandu mabuk. Jadi kita bukan memperjuangkan golongan rakyat sahaja, tetapi termasuk kaki tangan petugas keselamatan negara juga telah dilanggar oleh pemandu mabuk. Jadi mereka jadi pembunuh di jalan raya. Jadi kenapa mesti nak bermain-main dengan undang-undang? Hari ini undang-undang di bawah Akta Pengangkutan dengan hukuman denda 20,000, penjara 10 tahun, mungkin di bawah 10 tahun. Kalau sekiranya pemandu mabuk itu melanggar dan membunuh orang lain di jalan raya, hukuman yang terlalu ringan. Jadi kalau pindah pun tak berbaloi. Kita mahu undang-undang yang lebih tegas. Kalau akta dadah berbahaya, kita boleh buat mandatori 39B untuk gantung sampai mati. Kenapa mereka yang buat jenayah membunuh saudara-saudara kita ini, mereka boleh dibiarkan setakat kena penjara saja atau kena bayar denda saja? Dan mereka boleh lepas kalau peguam mereka pandai atau bukti tidak mencukupi atau berbagai-bagai alasan yang boleh diberi. Sebab itu kita tak mahu lagi melihat nyawa rakyat Melayu Islam yang menjadi majoriti tanah Melayu ini nilainya seperti nyawa ikan, nyawa yang tidak ada nilai. Seorang kena langgar, dua kena langgar, tiga kena langgar, kematian demi kematian, bencana demi bencana. Pemimpin masih lagi tidak bersikap tegas, masih lagi bercakap berbolak-balik, sedangkan mangsa telah pun menderita, bencana telah pun berlaku. Kerana nak menjaga hati mereka yang mungkin memberi undi kepentingan politik, atau mungkin kerana mereka nak tidak mahu hapuskan industri arak yang menjadikan punca pendapatan income tax, income bagi negara ini, negeri ini. Dan tuan-tuan, berbaloikah kerajaan negeri atau kerajaan Malaysia meletakkan nyawa orang Melayu begitu rendah? Melayu umat Islam yang terbunuh kerana angkara bahaya arak ini begitu rendah nilainya berbanding dengan nilai menjaga hati orang bukan Islam untuk minum arak, dan berbanding dengan nilai cukai yang diperolehi hanya keperluan beberapa waktu sahaja dan duit itu akan habis. Dan kalau kita lihat sekarang, kerajaan masih meletak kepentingan perniagaan dan kebebasan hak kepada orang bukan Muslim berbanding dengan bencana yang menimpa kepada orang Islam dan umat Islam. Jadi dengan bencana yang menimpa COVID-19 yang dah melanda negara kita ini, kita tak nak lagi bala lain pula lagi turun. Kerana bila mana maksiat tidak ditegah di dalam negara ini, maka bala Allah akan turun ke dalam negara ini.
Kami tidak mahu lagi menerima bencana. Cukup COVID-19 dah menyusahkan seluruh rakyat dan negara ini. Kalau datang ombak tsunami, kami tak sanggup. Kalau datang bencana-bencana gempa bumi dan sebagainya, kami tak sanggup. Sebab segala bencana yang ada, arak yang berleluasa, penjenayah yang berleluasa, maksiat yang berleluasa akan mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas dalam Al-Quran, dalam ajaran dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak menceritakan bahawa bala Allah akan turun bila banyaknya maksiat dan bencana. Kemungkaran yang tidak dicegah oleh pemerintah yang ada kuasa. Jadi sebab itu pada hari ini kami menjalankan tanggungjawab kami daripada gabungan NGO sebagai pendesak, membuat check and balance kepada kerajaan, dan kita harap pihak kerajaan tolong serius. Kalau sekiranya mereka masih menjaga soal hati orang yang bukan Islam, tak mau bertegas membela orang Islam, kami akan membuat tindakan yang lebih besar lagi. Sehingga mereka sedar bahawa kuasa itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana menjaga hak Allah adalah lebih penting daripada menjaga hak pengundi bukan Islam. Kalau mereka tidak mahu menerima teguran secara lembut yang kami buat begini, kita akan buat gerakan yang lebih besar, dan termasuk juga solat hajat para ulama di seluruh negara. Dan kerajaan yang ada tidak akan bertahan lama, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepada kerajaan yang takut ataupun tidak berani mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu, itulah apa yang saya boleh sampaikan sebagai asas statement ini. Mungkin ada yang akan menambah. Ya? Soal jawab. Sila. Ada soal jawab? Memorandum tadi dah dihantar. Dah siap. Siap, alhamdulillah. Mana penerimaan daripada mereka? Dah, tadi kita dah terima daripada setiausaha sulit pada Menteri Besar Cik Hidayat tadi. Menteri Besar tak ada. Dan kita telah sampaikan hasrat kita di pejabat Menteri Besar tadi. InsyaAllah beliau akan menyampaikan kepada MP, dan kita mengharapkan semua kepimpinan Kerajaan Negeri Selangor akan bertindak serius terhadap isu ini, kerana bencana arak dan kemalangan makin meningkat dan kematian telah berlaku, dan bukti-bukti kerosakan dah jelas. Jadi tidak ada sebab lagi mereka tidak perlu bertegas. Sebagaimana Kementerian Wilayah dan Datuk Seri Panglima Haji Anwar Musa boleh bertegas, padahal di Kuala Lumpur lagi pusat kepada non-Muslim, tetapi boleh bertegas. Kenapa Kerajaan Negeri Selangor tidak boleh bertegas? Jadi tentu Kerajaan Negeri Selangor sepatutnya majoriti umat Islam negeri yang di sini, tentu kita lebih bertegas terhadap perkara ini, kerana isu ini dah sampai ke Tuanku. Tuanku pun melahir rasa kesal, sedih dengan peristiwa berlaku kepada Korporat Sapuan yang telah dilanggar di dalam sekatan di Lebuh Raya lekas. Jadi janganlah sampai Tuanku pun bersedih, kita semua pun bersedih, takkanlah kerajaan tak melakukan tanggungjawab mereka. Jadi kami dah buat tanggungjawab kami. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka, kepimpinan yang ada kuasa, dan dapat melaksanakan dengan tegas perkara ini. Baik Ustaz, apa langkah pembela selepas ni, dan kalau ada isu lagi ni berbangkit, pemandu mabuk melanggar orang yang tak bersalah, jadi apa pembela akan buat? Untuk makluman, kita telah pun mengumpulkan tabung, memberikan pembelaan kepada mangsa-mangsa, bukan hanya yang berlaku di Selangor. Baru ni kita di Pahang, dan lepas ni esok kita akan pergi beberapa lagi kepada mangsa-mangsa, kerana kita melihat pembelaan ini bukan hanya setakat pemimpin yang datang berziarah menyampaikan sumbangan, itu saja yang berlaku. Sedangkan pembelaan sebenar adalah pembelaan keadilan undang-undang. Sebagaimana kes arwah Adib, kita tak tahu lagi bagaimana nasib pembelaannya sehingga hari ini. Sebagaimana kes Syed Daniel di Bangi, kita tak tahu lagi nasib dia hari ini. Jadi kita pun tak tahu lagi nasib Allahyarham Korporat Sapuan dan juga rakan-rakan yang lain. Kalau kita tak perjuangkan hari ini, Pit Akta tak dipinda dengan tegas, mungkin hanya boleh dijatuhkan hukuman beberapa tahun penjara dah lepas. Begitu saja. Sedangkan mangsa menderita sepanjang hayat, dan gejala ini akan terus berkembang tanpa ada hadnya. Jadi kita rasa kita tak akan biarkan perkara ini. Sebab itulah kami daripada NGO bertindak untuk melakukan teguran, supaya kerajaan negeri sedar dalam kesibukan mereka dengan tugas-tugas kebajikan menjaga rakyat, soal keselamatan, soal bencana yang menimpa negara kita disebab oleh industri arak ini, mesti mereka bertindak tegas. Kalau mereka tak ada kuasa, mereka tak bertindak tegas,
mereka lah yang pertama kena jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sebab mereka ada kuasa. Kita dah sampaikan. Sebagai NGO kita menyampaikan. Kita dah sampaikan. Tanggungjawab kita dah lepas. Allah dan malaikat telah mencatat apa yang kami lakukan pada hari ini. Dan dah serahan pada MB pun dah terima. Kami dah lepas tanggungjawab kami. Tetapi kami akan terus memantau perkara ini. Dan tidak mustahil akan datang kalau gelombang ini tidak ada kesudahannya. PKP dah berakhir. Kami akan turun gelombang rakyat yang lebih besar. Untuk mendesak supaya isu ini mesti ditangani oleh pihak pemerintah. Kalau mereka gagal, kami mendesak mereka letak jawatan. Tidak ada guna kuasa dan jawatan kalau takut untuk menegakkan hukum Allah, takut untuk mencegah kemungkaran, takut untuk menjaga kebajikan rakyat pribumi yang dianiaya akibat daripada arak ini. Tak ada guna memegang jawatan. Jadi kita akan desak mereka letak jawatan. Jadi kita jangan sampai kita berdoa sampai ke tahap tu. Cuma kita beri ingatan awal macam tu. Tapi kita dah berdoa di istana. Alhamdulillah, Tuhan dah beri jawapan. 10 hari saja kita berdoa, Allah dah beri jawapan. Jadi kita tak naklah kita berdoa di sini pula, berlaku pula lagi. Tapi kalau terpaksa, dah mendung ni, kita kena doa jugalah ni. Ya? Jadi ada tambahan sikit. InsyaAllah NGO Pembela juga akan hantarkan mesej yang sama. Kita akan hantar ke pejabat-pejabat kepada MB yang berhormat besar negeri-negeri lain. Dan sekarang yang pertama kita dah hantar ke negeri Pahang, yang kedua di Selangor, dan insyaAllah yang seterusnya kita akan maklumkan kemudian. Kita akan hantar mesej ini bahawa rakyat di Akar-Umbi ingin mendesak kerajaan negeri. Kalau kata akta undang-undang nak tunggu parlimen bersidang baru nak ubah, nak gubal, kita nak akta PBT di kerajaan negeri boleh laksanakan terus tanpa kompromi. Bukti negeri Kuala Lumpur wilayah dah buat serta-merta. Hari ini dia cakap, esok dia terus buat. Jadi kita nak kerajaan negeri lain turut bersama-sama membentras isu pembunuh iaitu arak. Ini kita nak tegas. Jadi kita akan pergi ke negeri lain insyaAllah menyampaikan mesej ini secara terus. Kita tak nak pakai post, kita nak by hand. Kita nak pastikan pejabat MB dapat. Kalau dia tak baca hari ini, insyaAllah kita hantar lagi sampai dia jemu muak, sampai dia terluak surat kita kat pejabat dia, sampai dia respon. InsyaAllah. Itu NGO Pembela.